Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan ahli majelis sarahan dalam talian yang berbahagia, selamat datang dan jumpa semula dalam sarahan dengan subjek Sejarah Tamadun Islam. Sekarang ni sarahan saya nak guna bahasa Melayu dengan mengambil tajuk Sejarah Dinasti Umayyah dari tahun 661 sehingga 750 Masehi. Saya nak bagi sarahan secara am sahaja, manakala detail peristiwa mana-mana yang berlaku dalam kurun masa itu, tuan-puan boleh cari sumber rujukan secara persendirian, sama ada dari membaca buku-buku yang relevan maupun dari artikel-artikel daripada jurnal akademik yang saya cadangkan. Seperti sudah saya dedahkan sebelumnya bahawa dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abu Thalib pada tahun 661 Masehi, maka tamat sudah kisah kerajaan Khulafaur Rasyidin pada satu sisi, manakala pada sisi lain wujud laluan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur di Damaskus, Syria, untuk menjadi seorang khalifah bagi umat Islam di Jazirah Arab. Walau bagaimanapun, Muawiyah bin Abu Sufyan ialah seorang gubernur yang cekap dan ada keupayaan dalam helah politik untuk mentadbir sebuah kerajaan. Kononnya, Muawiyah bin Abu Sufyan pun mengklaim bahawa dirinya ada kelayakan untuk menjadi seorang khalifah kerana beliau pernah menjawat selaku setiausaha baginda Nabi Muhammad SAW selepas menjadi seorang Muslim. Ia pula masih bersaudara mara dengan Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang dilabel selaku As-Sabiqunal Awwalun. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan sememangnya sedar pun bahawa jawatan khalifah selepas Ali bin Abu Thalib meninggal dunia boleh diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu Hasan bin Ali. Oleh itu, Muawiyah bin Abu Sufyan berusaha sedaya upaya untuk mempujuk Hasan bin Ali supaya melepaskan hak untuk menjawat khalifah itu dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kononnya, mengikut nota sejarah, Muawiyah bin Abu Sufyan membagi jaminan kepada Hasan bin Ali berapapun wang atau harta benda yang dia nak pasti dibagi terus oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali sama ada dia adalah terancam oleh rayuan maut Muawiyah bin Abu Sufyan maupun tak nak ada perbalahan di antara umat Islam, kononnya menerima sahaja rayuan daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Lantaran itu, Muawiyah bin Abu Sufyan sekarang boleh mengisytiharkan dirinya selaku khalifah sebenar bagi umat Islam di Jazirah Arab. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan mula mentadbir dan mengasaskan kerajaan apa yang kita panggil selaku Dinasti Umayyah di Damaskus, Syria sejak tahun 661 Masehi sehingga 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dari tahun 661 sehingga 680 Masehi. Semasa mentadbir kerajaan Dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan sememangnya ialah seorang khalifah yang cekap dan pandai dalam helah politik. Para sejarawan mengiktiraf kecekapan Muawiyah bin Abu Sufyan
dalam mentadbir kerajaan setanding dengan Khalifah Umar bin Khattab. Hatta Muawiyah bin Abu Sufyan lagi pandai dalam helah politik, yaitu apa yang dilabel oleh Philip Kahiti dalam bukunya History of Arab sebagai khalifah yang mengguna pakai dan mengamalkan gule-gule di satu sisi dan cemeti atau cambuk di sisi lain. Dalam konteks ini kita boleh paham apa pasal Hasan bin Ali boleh akur sahaja dengan mana-mana yang dihasratkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, karena Hasan bin Ali sadar bahawa bila tak menerima gula-gula daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, ia pun nak dicambuk atau dibelasah hingga habis oleh askar daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kekuasaan Islam pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan kekal boleh dipertahankan, yaitu daripada Spanyol di hujung barat hingga India di hujung timur. Tapi sekarang dengan ibu pejabat kekhalifahan di Damaskus, Syria, hatta Muawiyah bin Abu Sufyan pun boleh membina tentera laut di Laut Tengah yang kerap membuat kacau kuasa tentera laut Empire Bizantin yang beribu pejabat di Konstantinopel. Askar kerajaan Muawiyah bin Abu Sufyan sememangnya berpaksikan orang-orang Arab Utara daripada kawasan Syria dan sekitarnya. Pada pandangan Muawiyah bin Abu Sufyan dan khalifah-khalifah lainnya daripada dinasti Umayyah, orang-orang Arab Utara ialah warga kerajaan kelas utama. Manakala bangsa-bangsa lain yang bukan Arab Utara, walaupun sudah menjadi Muslim, kekal dilabel selaku warga kerajaan kelas 2 atau biasa dipanggil sebagai golongan Mawali atau Maula. Sebelum Muawiyah bin Abu Sufyan menamatkan pentadbirannya pada tahun 680 Masehi, ia telah mentabalkan putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah, selaku pengganti beliau. Ini adalah satu tradisi politik yang tidak selari dengan legasi politik daripada Khulafaur Rasyidin, di mana seorang khalifah yang baru sepatutnya dimesyuaratkan atau diundi terus oleh masyarakat muslim. Mengikut para sejarawan, Muawiyah bin Abu Sufyan sememangnya tak mengikut legasi politik daripada Khulafaur Rasyidin, tetapi mengikut kepada adat resam dan tamadun daripada Empire Bizantin, yang mana seorang kaisar atau raja boleh mengisytiharkan dan mentabal terus mana-mana putra mahkota yang disukainya. Tuan-puan dan ahli majelis sarahan dalam talian yang berbahagia, selepas Yazid bin Muawiyah ditabah selaku khalifah baru pada tahun 680 Masehi, ia pun sedar mengenai wujudnya pihak lain selaku pembangkang yang boleh mengacaukan jawatan kuasa atau jawatan beliau selaku khalifah. Tokoh pembangkang berkenaan ialah Husain bin Ali. Oleh itu, seperti mana diamalkan oleh ayahandanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Yazid bin Muawiyah pun cuba merayu Husain bin Ali dengan pendekatan dan kaedah gula-gula dan cemeti. Tetapi berbeza dengan abangnya, yaitu Hasan bin Ali. Sikap Husain bin Ali menafikan dengan kuat rayuan, pendekatan dan kaedah daripada pihak Yazid bin Muawiyah. Maka berlakulah apa yang dipanggil sebagai peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana Husain bin Ali dengan ahli-ahli keluarga dan penyokongnya diganyang dan dibantai habis oleh askar Yazid bin Muawiyah.
Sejarawan Muslim pun melabel peristiwa Karbala tersebut sebagai Al-Fitnatul Kubro kali kedua, yang mana cucu baginda Nabi Muhammad SAW itu dibunuh terus dan mati syahid oleh askar Yazid bin Muawiyah, yang bakal menimbulkan rasa kesedihan yang mendalam dan solidariti yang tak berbelah bagi daripada golongan Syiah atau sesiapa yang cintakan kepada ahlul bait atau ahli-ahli keluarga daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ke hari ini umat Islam di serata dunia, khasnya daripada golongan Islam Syiah, meraihkan hari syahidnya Husain bin Ali di padang Karbala tersebut saban tarikh 10 hari bulan Muharram. Yazid bin Muawiyah mentadbir kerajaan setakat 3 tahun sahaja, yaitu dari 680 hingga 683 Masehi. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia secara mengejut pada tahun 683. Mengikut sesetengah sejarawan Muslim, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dalam sebuah kemalangan ketika tengah bersukai, yaitu hobi berburu haiwan di padang pasir. Yazid juga dilabel sebagai khalifah yang bertanggung jawab ke atas meninggalnya Husain bin Ali di padang Karbala, pencerobohan terhadap bandar Madinah, dan membakar Ka'bah di Mekah. Ekoran warga di Madinah dan Mekah tanah mengiktiraf kepimpinan Yazid bin Muawiyah selaku khalifah. Yazid bin Muawiyah lalu ditukar oleh putranya, yaitu Muawiyah II bin Yazid, yang mentadbir kerajaan setakat 1 tahun sahaja, yaitu dari tahun 683 hingga 684 Masehi. Kononnya kini mula berlaku intrik-intrik politik dan perbalahan kuasa di antara ahli-ahli keluarga dinasti Umayyah, khasnya dari keluarga Marwan bin Hakam, yang kemudiannya menjadi khalifah sehingga tahun 685 Masehi. Sebelum meninggal dunia, Marwan bin Hakam pun telah mengisytiharkan putranya, yaitu Abdul Malik bin Marwan selaku khalifah yang berkuasa dari tahun 685 hingga 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan ialah seorang khalifah yang cekap dan ada keupayaan dalam mentadbir kerajaan. Kononnya ia boleh standing dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, bahkan mungkin boleh lagi unggul dan berjaya. Sebaik sahaja ditabah sebagai khalifah di Damaskus, Syria pada tahun 685 Masehi, Abdul Malik bin Marwan membuat kenyataan yang tegas dan dicatat oleh para sejarawan seperti berikut. Beta bukan khalifah yang suka menyerah dan lemah. Beta bukan seorang khalifah yang suka berunding. Beta bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Sesiapa yang nanti berkata macam ni dengan kepalanya, akan beta jawab macam ni pun dengan pedang beta. Dengan kenyataan dan sikap yang bertegas itu, Abdul Malik bin Marwan boleh berjaya mentadbir kerajaan daripada dinasti Umayyah. Ia bertegas dan menindas pihak-pihak pembangkang yang tak nak memperakui kekuasaannya selaku khalifah, khasnya daripada golongan Khawarij dan golongan Syiah. Dengan dasar politik yang tegas dan keras itu pula, Abdul Malik bin Marwan dilabel sebagai khalifah yang berjaya
meletakkan asas-asas ditubuhkannya ideologi Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, yaitu satu keyakinan umat Islam di serata dunia yang mengiktiraf dan menghormati ajaran-ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan legasi daripada Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dengan sikap yang tidak berbelah bagi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pula oleh para sejarawan muslim kerap dilabel dengan gelaran Abu al-Muluk atau bapa daripada para raja. Ekoran keempat putra-putra beliau yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisam bin Abdul Malik ialah para khalifah yang berjaya mentadbir kerajaan dinasti Umayyah sehingga tahun 750 Masehi. Sebelum dinasti ini nanti ditukar oleh khalifah daripada ahli keluarga yang berbeza, yang dipanggil sebagai dinasti Abbasiyah, yang nak dibincang pada masa hadapan selepas sarahan ini. Satu lagi khalifah terbilang daripada dinasti Umayyah yang direkodkan dalam sejarah dengan dawat emas, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang mentadbir kerajaan pada tahun 717 hingga 720 Masehi. Walaupun masa kekhalifahan ringkas, yaitu setakat 3 tahun sahaja, tapi Umar bin Abdul Aziz ialah model atau contoh khalifah dalam kerajaan Islam yang mensepadukan antara sikap wara, zuhud, soleh, dan rendah diri dengan keupayaan dan kecekapan dalam mentadbir kerajaan, sehingga beliau dicintai dan disayangi oleh rakyatnya sebagai khalifah yang standing sikap wara dengan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Tuan-puan ahli majelis sarahan dalam talian yang berbahagia, akhir sekali kita nak bincang mengenai kemunduran daripada kerajaan dinasti Umayyah. Direkodkan dalam sejarah bahawa khalifah penghabisan daripada dinasti Umayyah ialah Marwan II bin Muhammad, yang mentadbir kerajaan dari 744 sehingga 750 Masehi. Beberapa faktor yang menjadi punca daripada kemunduran kerajaan dinasti Umayyah boleh dikenal pasti seperti berikut. Pertama, proses peralihan kuasa dalam sistem politik dinasti yang tidak telus, dan karenanya kerap wujud intrik-intrik politik yang berbahaya. Dalam sistem politik tradisional macam dinasti ini, kejayaan dan kegemilangan sesebuah kerajaan terpulang kepada keupayaan dan kewibawaan khalifah di ibu pejabat kerajaan berkenaan. Bila khalifah seorang yang terbilang dan ada kecekapan, sama ada dari segi moral maupun pentadbiran, macam Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, maka kerajaan sesebuah dinasti boleh berjaya dengan gemilang. Tapi bila khalifah adalah seorang yang lemah dan kurang cekap, sama ada dari segi moral maupun pentadbiran, macam Yazid bin Muawiyah, Muawiyah II bin Yazid, maupun Marwan II bin Muhammad, maka kerajaan pun boleh mengalami kemunduran dan tewas ditukar oleh dinasti yang berbeza. Kedua,
wujudnya perbelahan yang berterusan, khasnya antara etnik Arab Utara atau Bani Qais yang dianak emaskan atau menjadi warga kerajaan kelas utama dengan etnik Arab Selatan atau Bani Khalid yang tak puas hati kepada dasar politik diskriminatif daripada kerajaan dinasti Umayyah. Ketiga, wujud cabaran, dugaan, dan penentangan yang berterusan daripada pihak-pihak pembangkang yang tak nak mengiktiraf gelaran khalifah dan kerajaan daripada dinasti Umayyah, khasnya daripada golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Maula atau Mawali, yaitu bangsa-bangsa bukan Arab yang walaupun sudah menjadi Muslim tapi masih diperlakukan secara diskriminatif sebagai warga kerajaan kelas 2 oleh dinasti Umayyah. Keempat, ini merupakan punca sebenar wujudnya seorang tokoh atau pemimpin dari ahli dinasti lain yang boleh mempersatukan pihak-pihak yang tak puas hati dengan dasar-dasar politik kerajaan dinasti Umayyah. Tokoh berkenaan bernama Abu Abbas As-Saffah, ahli daripada dinasti Abbasiyah, merujuk kepada nama Abbas, paman baginda Nabi Muhammad SAW, yang berjaya menganjur revolusi untuk menentang dinasti Umayyah dengan mempersatukan pihak-pihak pembangkang yang tidak puas hati seperti bangsa Arab Selatan, golongan Khawarij, golongan Syiah, dan termasuklah golongan Maula. Abu Abbas mendapat gelaran As-Saffah yang bermaksud si pencurah darah. Ekoran dia berjaya dalam helak politik dengan menjemput semua ahli daripada dinasti Umayyah dalam satu majelis jamuan makan. Tapi selepas majelis makan itu tamat, semua ahli dinasti Umayyah itu dibunuh atau dicurahkan darahnya. Setakat satu orang sahaja ahli dinasti Umayyah yang selamat, yaitu Abdurrahman III bin Muawiyah, yang nanti bakal menubuhkan dinasti Umayyah baru di semenanjung Iberia atau Spanyol. Tuan-puan ahli majelis sarahan dalam talian yang berbahagia, macam mana perkembangan kerajaan khasnya daripada dinasti Abbasiyah yang berjaya mentadbir kerajaan lebih lama lagi, yaitu dari tahun 750 Masehi sehingga 1258 Masehi. Kita nak bincang dalam sarahan pada masa hadapan dengan menggunakan bahasa yang berbeza, yaitu bahasa Sunda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.